bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perjumpaan saya baru pertama mula di Sri Mulung di Madrasah Kiai Datuk Suwali, rupanya berhasil pada malam ini. Terima kasih kepada Al-Fadhil Syekh Haji dan kita sebagai ustaz yang setia. Jadi saya kalau pergi pulang pula dengarlah ceramah pula. Jadi untuk meringkas masa, kita walaupun masa tertulis kat situ lepas daripada maghrib, dan kita berlaluan untuk azan isyak pukul 8:09 silakan begitu. Lepas azan tu saya minta pun Pak Bilal lagu pun jangan lintuk-lintuk. Saya pernah dengar, wah Pak Bilal punya lagu terik suara betul mengalahkan majlis itu atau masjid Haram Ulang. Jadi kita azan yang biasa, lepas tu Al-Fadhil akan meneruskan kuliah yang amat bagi kita. Kalau sekiranya kita orang kata ikut short insaf yang mana-mana dikehendaki masa sekarang ni, sebab kita dah doa berkah tadi sembahyang sunat hajat di Madrasah Kiai Datuk Suwali, alhamdulillah. Berita besok 21 bulan, alhamdulillah. Kita sudah kawasan orang kata macam yang dulu. Jadi kita boleh yang datang ramai, tidaklah kata terstokkan 6 orang balik ataupun apa sebagainya. Yang mudah-mudahan Fadhil kita pun dapat lagi Fadhil bersama dengan kita seandainya masa mengizinkan. Jadi dengan tidak membuang masa Al-Fadhil tadi untuk memberikan ruang pada Fadhil, beri lawan azan seketika dan terus sambung balik insyaAllah. Sekian. Alhamdulillah. Matikan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengurusi Majlis, pengurusi masjid serta ahli jawatan kuasa masjid Jami' Kampung Seri Gading, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz, ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keberkatan, keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
tidaklah aku memberikan melainkan sedikit sahaja ilmu. Tinggi mana pun kita belajar, sebanyak mana pun sijil yang kita perolehi, Allah Ta'ala kata, utitum minal ilmi illa qalilah. Maka yang sedikit ini bukanlah untuk menjadikan kita bersifat sombong, riak, ujub dan sebagainya. Tapi yang sedikit yang Allah kurniakan, yang Allah anugerahkan ini ialah untuk kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan perkongsian ini ada manfaatnya bagi kita menjalani kehidupan di muka bumi Allah Ta'ala ini, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini satu majlis, kalau boleh dikatakan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, nikmat Islam yang masih ada lagi sampai hari ini kepada kita atas sebab kelahiran putera junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna syukur, tuan-tuan? Syukur apakah memadai dengan hanya mengucap alhamdulillah? Kalau hanya itu je yang kita ucapkan menandakan kita bersyukur kepada Allah, apakah dah cukup? Berapa kali kita ucap alhamdulillah, puji Allah Ta'ala dalam sehari semalam? Sedangkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak kita gunakan, sampai tak terhitung banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sampai tak terhitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan sampai tak terhitungnya nikmat Allah, kita hanya mampu mengucapkan alhamdulillah hanya sekadar beberapa kali? Satu hari paling minimum lah 17 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? 17 kali. 17 rakaat lah tuan-tuan kan. 2, 4, 4. Kan? 3, 4. 17 semua tak? Takkan itu je nak puji Allah. Bernapas satu hari 20,000 kali. Itu baru nikmat bernapas. Takkan ucap alhamdulillah 17 kali. Nikmat yang kita guna terlalu banyak. Kalau hanya bersyukur itu mengucapkan alhamdulillah, makna tak cukup lagi lah tuan-tuan. Satu hari katalah 60 kali ucap alhamdulillah, tapi rasa tak sampai lah kot. Sebab datang tadi pun tak ucap alhamdulillah pun. Turun motor tadi tu, turun kereta ni kan, daripada rumah sampai sini tadi tu, mati enjin motor, enjin kereta, apa baca tadi? Turun-turun alhamdulillah sampai ada masjid kan. Rasa 80% tak sebut. Bukan tuduh lah kan, tapi 80% biasa tak sebut lah. Bukan tak nak sebut ustaz, terlupa. Bukan lupa, memang tak pernah sebut. Tak pernah disebut. Alhamdulillah ni tak tahulah, kalau makan tunggu senawa dulu. Baru teringat alhamdulillah. Kalau tidak, ma'assalamah. Terlupa nak ucap alhamdulillah pada Allah. Jadi syukur ni apa? Syukur ni bukan hanya sekadar mengucap alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah diberikannya, diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna syukur? Meletakkan sesuatu nikmat yang dikurniakan oleh Allah pada tempat dia. Allah bagi nikmat sihat, kita letakkan sihat itu pada tempat dia. Kita gunakan sihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi nikmat mata, kita gunakan mata ni elok-elok untuk Allah. Itu nama orang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Syukur aku tambah. Kau bersyukur atas nikmat mata, aku tambah nikmat mata, sihat mata. Alhamdulillah. Ini nama syukur pada Allah. Syukur Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW. Sebab adanya iman kita, adanya Islam kita hari ini atas sebab diutuskannya Nabi Muhammad SAW. Maka tanda syukur kita, kita gunakan nikmat iman dan Islam itu untuk apa?
untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, syukur memang senang disebut, tapi susah nak diamalkan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Nabi diutus oleh Allah? Kata Nabi SAW, pertama aku diutus, pertama-tama aku lahir ni, aku dihantar oleh Allah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Pertama aku lahir, kata Nabi SAW, diutus oleh Allah, ialah menyempurnakan akhlak kita. Kita tengok Allah didik Nabi SAW. Pertama-tama bubuh nama pun dijaga namanya. Jarang orang Arab ada nama Muhammad. Tapi lahirnya Nabi, nama yang diberi ialah Muhammad. Nak bagi tahu nama main peranan juga, kan? Bukan nama tak main peranan. Pasal itu nama ni dipanggil elok-elok. Jangan gelar-gelarkan dia. Cari nama yang ada makna. Siapa nama? Zaki. Cerdik. Siapa nama? Yusri. Mudah. Niat dalam hati, ya Allah, lahirnya anak aku ini, aku letakkan nama dia Muhammad Zaki. Jadilah dia, ya Allah, hamba engkau yang cerdik, ya Allah. Tu. Sampai dia hidup, kita panggil siapa? Ki. Nama dah elok. Kita pergi panggil ujung je. Ki. Siapa nama? Muhammad Zaki. Pasal apa tak panggil nama? Dah biasa macam tu, Ustaz. Nama main peranan. Doa hari-hari. Ya Allah, cerdiklah anak aku ni. Cerdik, ya Allah. Ya Allah, permudahlah anak aku ni, ya Allah. Nama yang aku bagi ni, aku minta hari-hari aku sebut. Orang sebut nama anak aku, ya Allah, permudahkan dia, ya Allah. Nama main peranan, tuan-tuan. Nama yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad, Muhammad namanya. Orang Arab tak ada nama Muhammad. Tak ada, tuan-tuan. Bagi nama Muhammad, Nabi SAW. Itu Allah Ta'ala didik bab akhlak. Nama main peranan. Jangan main panggil suka-suka. Kan? Siapa nama? Abdul Latif. Siapa nama? Latif. Siapa nama? Latif. Bukan Abdul Latif ke? Itu bahasa Arab lah, Abdul Latif. Kan? Hamba yang lemah lembut, Abdul Hamid. Nama elok-elok, tuan-tuan. Kita pergi panggil, kita rosakkan panggilan itu. Masya Allah. Rugi kita, tuan-tuan. Apa yang ditunjukkan kita? Sampai Nabi digelar sebagai Al-Amin. Akhlak dulu. Belum yang lain-lain, tuan-tuan. Kita ni, Tuan Imam ni semua ni dulu kan, didik anak apa yang kita didik dulu? Akhlak anak kita dulu. Didik dia macam mana hormat orang tua, jumpa orang tua. Pasal tu orang dulu, anak lalu depan orang tua tunduk. Tak berani lalu depan orang tua, jauh lalu kan. Dulu. Masa lapis tuan-tuan yang lama ni, dulu. Didik anak tu bang kan, kita ni dulu, tak berani orang datang duduk dalam. Nak lalu, jauh belakang. Jangan lalu depan-depan ni. Lalu, sehari balik orang, dapat kita. Bukan main gaya kata dia. Oh boy. Nah. Sekarang dah habis. Kan? Tok Imam ke, Tok Bilal ke, Tuan Haji ke, dia lalu, dia selamba, terkejut Tok Imam. Dulu mana berani? Dulu, cik, jalan dulu cik, jalan dulu. Mana sekarang ada macam tu? Sekarang badas sup pergi, terkejut, anak siapa dia ni? Lah orang kampung ni lah, anak siapa tu? Anak Bilal tu kok. Anak Bilal? La ilaha illallah. Sekarang punya masa budak-budak kan. Dia dah jadi, kita pun pening kepala. Dulu, anak penuh dengan adab sopan. Nak potong jalan, Allahu Akbar. Tak berani. Jumpa orang tua, cik. Tak berani. Hormat orang tua-tua. Hari ni mana akhlak dah habis dah. Tak ikut yang Nabi tunjuk. Cara didik anak, kita tak ikut cara Nabi lagi dah. Kita ikut cara sendiri-sendiri kan. Orang dulu anak tak berani buat jahat pasal
satu kampung jaga anak dia. Anak kita satu kampung tukang jaga. Tak berani budak tu buat jahat. Mana nak pergi? Nak pergi situ. Kau ni anak tu kan, aku cakap dengan ayah kau besok. Tak berani kan. Satu anak dulu-dulu, satu orang anak satu kampung jaga. Anak engkau pun satu kampung, anak dia pun satu kampung. Tak berani nak buat kan. Sekarang, bang, anak abang saya tengok merokok. Memang saya bagi. Anak aku je dia nampak, anak orang lain tak nampak. Macam anak aku seorang je jahat. Payah kan? Akhirnya, apa kita nak buat? Lantak engkau lah. Jahannam engkau, kan aku kan, anak engkau. Kita katalah yang rosak anak engkau kan, kan anak aku. Akhirnya, satu kampung rosak. Pasal anak dia nanti ni. Anak kita berkawan dengan dia kan. Nak larang tak boleh. Kau jangan kawan dengan budak tu. Dia kawan, tak boleh lah. Mana boleh. So itu Islam mengajar kita tuan-tuan, mendidik. Nabi ajak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Habis bab akhlak Nabi. Angkat jadi Nabi umur 40 tahun. Bila dah angkat jadi Nabi umur 40 tahun, apa Nabi buat? Nabi pun jalankan usaha dakwah dia. Pertama-tama mengenalkan manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kenalkanlah Allah Taala ni, siapa yang Taala ni? Awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama ini bila Nabi diangkat jadi rasul, pertama dia kenalkan manusia pada Allah. Kita hari ni tak kenal Tuhan dah tuan-tuan. Mana kenal Tuhan dah lah ni. Dah lagi tak kenal Tuhan. Nunjuk tak kenal tuan-tuan kan. Sebab itu kita bila tak kenal, tak adalah rasa cinta. Tak kenal, maka tak cinta. Tak kenal, rasa tak cinta. Bila tak cinta, tak adalah rasa rindu. Yang tuan-tuan cinta tu pasal apa? Yang tuan-tuan datang rindu tu pasal apa? Ada rasa cinta dalam hati. Rindu kat yang dicintai. Dulu ni sebelum kahwin, tapi yang tua-tua tak ada lah. Yang tua-tua ni semua orang tua jodoh dulu, tak boleh kan. Kau, jalan. Lawa tak lawa jangan cerita banyak. Kau nikah je lah. Tuan-tuan kan, dulu macam tu, tak berani nak melawan orang tua. Dia main belakang rumah aja. Mak ayah berkenan tu budak tu. Mana? Tu belakang rumah kita tu. Pagi pergi dah nyapu laman, dah nyedai baju. Bagus budak tu. Kan? Jadi tuan-tuan berkenan lah kan. Bila berkenan, kau nikah dengan budak tu. Yalah ayah. Mana kata? Ayah je lah nikah kalau ayah dah berkenan. Ini bukan sekarang dengan cakap lagu tu. Sekarang ayah berkenan tu, ayah lah nikah kata dia. Dah ayah berkenan, saya tak nak kata dia. Kan? Dulu senang tuan kan. Tuan Imam kan macam mana dulu pengurusi tu kan. Kekal walaupun tak lawa 12 anak. Tak lawa mana pun. Kadang kita punya handsome dapat bini Allah tak lawa. Tapi anak 10. Kekal bercucu cicit. Kan? Sebab waktu itu orang tua-tua didik anak ni tengok nak cari menantu biar sedap di hati, tak sedap di mata tak apa. Sekarang sedap di mata, di hati serabut tak apa. Pasal tu di mata hari ni kita tengok kan, Masya Allah, melentik-lentik, lawa nak mampus kan, bulu kening melentik, bulu mata melentik, kuku melentik, badan pun melentik. Dengan bakal pak mentua pun bula mata tengok. Oh, pandai tu lah nak aku cari. Tapi bangkitnya ke 12. Masak haram tak tahu. Membuto je kerja. Kan? Tapi dah berkenan, nak macam mana? Tapi kita bapak-bapak ni kurang lah. Tak kisah sangat. Yang kisah siapa? Ibu-ibu lah kan. Bapak ni kalau kau dah suka, ada duit, jalan. Yang siapa yang bising? Ibu-ibu lah. Kau tak berkenan pun dia, yang berkenan pun dia. Kita, hati. Kita main suka hati je. Dia orang lah kan. Budak tu pun datang kan, salam. Cium tangan semua kan. Allah lembutnya budak ni. Bang. Jomlah kita tanya budak ni berkenan betul saya tengok. Lembut betul budak ni kata dia. Ya ke lembut? Ya bang. Lembut betul.
Sopan akhlak dia kan. Rajin pun rajin. Saya tengah makan, dia ambilnya pinggan nak basuh. Belum habis lagi makan, dia dah ambil pinggan nak basuh bang, kata dia. Tak pernah saya jumpa macam tu. Tengah makan bang, kata dia, pinggan saya nak ambil basuh. Allah bang, makan. Jomlah, jom. Tu masuk mula-mula tu. Kan? Kita peminangan. Dah nikah lama baru tu pukul 11 suku bangkit. Rupa mak mentua pula kena buat sarapan. Sudah. Kan? Ni. Sekarang punya bahasa lah. Sekarang ni pasal apa? Cinta mula-mula. Cinta. Cuba tengok anak kita bercinta macam mana kan? Bila bercinta kita cakap lah tak baik, tak elok. Budak ni lah itulah. Tak, dia cinta. Nak juga. Hujan, ribut, topan sanggup pergi nak dating tu. Cinta lah kan. Tak ada nama lain yang disebut. Nama dia je. Sembang, nama tu. Sembang, itu nama. Mana dah sebut nama lain lah. Sebab itu yang dicintai. Pasal apa kita tak sebut nama Tuhan? Pasal tak cinta Tuhan. Macam mana nak cinta? Tak kenal pun. Kenal Tuhan ke? Kenal ke Tuhan? Kalau kenal Tuhan tak rasa cinta ke? Ni tadi ni. Ni. Datang semayang ni pasal rindu cinta Tuhan ke? Pasal datang, terpaksa datang. Pasal rindu Tuhan ke? Ni datang tadi. Jujur-jujur ni masjid ni. Ni masjid. Kan? Jangan bohong. Kan? Boleh lepas semayang tadi ni. Kan? Tengok jemaah-jemaah saya ni. Semua jauh-jauh datang tu. Tuan Haji semua datang. Semua datang tu jemaah tu. Semua datang tu. Yang biasa kenal saya lah. Kan? Ni datang tadi ni pasal rindu Tuhan ke? Cinta Tuhan ke? Atau memang datang pasal program maulidnya? Pasal ikut saya je tu. Pasal ustaz datang masjid, aku datang. Malam ni maulid, imam pun suruh datang, aku pergilah. Kalau tak ada lah. Bukanlah pasal rindu pada Tuhan. Bukanlah pasal cinta pada Tuhan. Sebab apa tak rindu, tak cinta, tak kenal dia. Siapa dia? Siapa Allah? Yang Tuhan tanya, malaikat tanya besok ni dalam kubur. Ma rabbuka? Dia kata, siapa Tuhan kamu? Apa nak jawab? Allahu Rabbi. Kalau aku ni Tuhan engkau sentiasa sebut aku. Kalau aku ni Tuhan, kau sentiasa rindukan aku. Tak lekang di bibir engkau, di hati engkau ingat aku. Sampai kau tengok alam ini, kau nampak aku, kata Allah. Ada ke macam tu? Tadi pun turun motor pun tak ucap Alhamdulillah. Ingat apa? Ni tadi ni pakai baju tadi ni. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tadi nak pasang sui lampu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Terlupa lah Ustaz. Bukan terlupa. Memang tak pernah sebut. Bukan masjid ni lah, tempat lain lah. Tapi dah datang malam sini. Sinilah balik duduk. Tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi datang itu bawa kenalkan Tuhan. Supaya engkau sebut tentang Tuhan. Engkau ingat Tuhan. Ni semua hak milik Tuhan. Nabi datang pertama diutus oleh Allah. Ada apa? Ajar mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. 10 tahun Nabi ajar untuk kenal Tuhan. Sebab apa kenal Tuhan? Bila kenal, kita sentiasa sebut dia. Rindu kat dia. Nak semayang ni pasal rindu kat dia. Aku rindu sangat. Pukul apa? 6.56. Pukul apa sampai? Pukul 5 dah datang lah. Mana tuan? Nak jumpa yang dirindui. Pukul apa janji? 6.56. Ni pukul 5. Tak apalah, aku rindu sangat lah. Tak sabar nak jumpa dia. Kita bercinta. Janji aku dating pukul 4. Pukul 2 dah terpacak situ. Aduh. Gina? Jumpa girlfriend lah. Pukul apa janji? Pukul 4. Ni pukul 2. Tak apa, aku tunggu dia kan. Yang penting aku tunggu, tak boleh. Aku rindu sangat dekat dia. Kita kata rindu dengan Tuhan. 6.56. 7 suku tak sampai lagi. Allahu Akbar, kata Bilal. Baru mata, bang, dah azan tu. Lambat itu, kata dia. Qomat lambat itu. Tu dah qomat dah tu. Imam tu baca panjang tu.
Tak, sebab tak rindu. Tu yang panggil pun macam-macam jawapan lagi. Bilal Hasan tu, bang. Jomlah cepat. Alah, masjid tu aku tahulah. Lambat tu. Imam tu sembahyang sunat banyak tu. Kan? Tu dah sudah macam dah qomat dah tu. Alah, biarlah qomat lambat lagi sembahyang tu. Panjang macam untuk imam tu. Panjang tu. Tu bila abang nak begini? Sabarlah. Tak rindu tu yang relax. Nak pergi. Kan? Tak rindu. Apa sebab tak rindu? Tak kenal Tuhan. Kan? Nak kata tak ingat Tuhan, bertulis dekat masjid Allah Muhammad, tapi masjid ni tak ada saya jumpa. Ada? Allah satu, Muhammad satu. Kiri kanan lah. Kan? Banyak masjid gantung benda tu kan. Alif lam lam ha tu, apa sebab gantung saya pun tak tahu. Apa sebab tuan-tuan gantung? Cuba tanya orang masjid, orang surau. Pasal apa dia gantung tu? Pasal apa dia gantung? Tu Allah ke? Allah ke tu? Pasal apa gantung? Muat mesti tahu. Gantung, orang Kristian pun dia gantung. Enggak, Jesus dia. Ni. Apa sebab gantung? Tu betul lah, tu betul. Nak kata ingat, bang, nak cerita sikit lah kan. Dulu dalam kereta, orang gantung ayat Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dekat steering tu bismillah. Allah. Baca ke? Haram tak baca pun. Tu depan tu tulis la ilaha illallah, bismillah, semua tulis kan? Baca ke? Tak baca pun. Apa tulis tu? Tu apa tu? Apa tu? Tu tulis tu. Berapa yang baca tu? Tak ada. Tu doa digantung, doa masuk masjid, keluar masjid kan. Berlekat kat dinding tu. Haram tak baca pun. Masuk berdu. Keluar pun sama kan. Sebab dia nak ingat bukan kat situ, dia ingat kat sini. Ya. Bila kita kenal Allah, tak tulis pun ingat, tak nampak pun ingat. Tu nama kenal Allah. Wah, ustaz malam ni lain macam ni lah imam lah ni manggil ni, Imam Fauzan ni macam mana dia boleh jumpa ustaz ni, kata dia panggil ni ustaz je ni. Tak, nak bagi faham, Nabi diutus oleh Allah, bukan main-main. Nabi diutus oleh Allah bawa tugas penting. Sebab nanti di akhirat Nabi nak kena tanya sebagai saksi. Apa yang kau kenalkan hamba aku ni? Yang kau kenalkan hamba aku kat aku ni? Apa yang kau tunjuk? Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Siapa Allahu Rabbi? Tuhan kau yang mana? Tuan-tuan, kan? Tak ada. Nak kata mengharap pada Allah, tak ada. Nak kata kebesaran Allah dalam hati, tak ada. Nak kata keagungan Allah Ta'ala dalam hati, tak ada juga. Nak katakan kehebatan Allah dalam hati, tak ada juga, tuan-tuan. Tak ada. Apa yang hebatnya Allah? Apa yang agungnya Allah? Tak ada. Sebab itu kita tak ambil endah tentang Allah. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Tapi malam ni tuan-tuan, memang masa singkat lah tuan-tuan. Masa singkat. Kupas bab tauhid ni pun tak habis ni tuan. Ni semua jemaah-jemaah si penggaramnya jemaah ramai ni. Yang tak tahulah macam mana dia boleh tahu saya ada kat sini. Saya puas rahsia tuan-tuan. Rahsiakan daripada diorang kan. Tapi diorang tahu je, terbau je dia. Terhidu dia kan? Pasal dah ada rasa cinta tu. Dah ada rasa cinta, dah kenal cinta tu, yang rindu nak dengar, nak ikut. Tu tak ada macam Tuhan lah, macam Allah Ta'ala. Tak ada rasa rindu. Macam mana tuan-tuan? Puluh tahun Nabi ajar kenal Tuhan. Kenallah Allah. Kenal Allah sungguh-sungguh. Sehingga tak ada siapa-siapa melainkan illallah. Saya dah 50 tahun umur tuan-tuan. Masjid Malaysia ni rata dah saya pergi tuan-tuan. Tadilah saya pun nampak Tuan Imam ajar mengucap budak. Belum ni tak ada tuan-tuan. Panggil budak-budak nak baru balik, mai sini kau, mai sini. Ni
besok jumpa Tuan Imam dekat masjid. Anak kamu apa orang? Anak kamu yang dah balik berapa orang? Datang masjid. Kenapa, Mam? Nak ajar, nak dengar dia mengucap macam mana? Tadilah saya nampak tu. Allahu Akbar. 50 tahun dah umur saya. Ni kalau nak tanya balik semula ni kan, depan siapa mengucap lu? Kalau ingatlah depan siapa mengucap hari tu. Mula-mula lu siapa depan siapa? Tak ada. Mana ada lu? Kan? Tak tahu depan siapa. Kita rajin menanya, Mam. Rajin nanya orang. Kalau mu'alaf tu, rajin sungguh nanya. Kalau mu'alaf masuk Islam, datang masjid, siap engkau. Ni saudara baru ya? Bila masuk Islam? Sudah 1 bulan, Tuan. Dekat mana? Tu dekat imam. Imam mana? Tu Masjid Seri Gading. Berapa hari masuk? Sudah 1 bulan. Mana surat? Dia potong. Last kali soalan apa? Sudah potong? Dia pun nanggut. Sudah. Soalan akhir ya. Kalau dia buat melawak kita macam mana tu Haji? Tu Haji saya tu kan. Tu. Kalau dia tanya kita, Haji bila masuk? Habis? Masuk apa? Masuk Islam. Bila Haji mengucap dia tu? Apa nak jawab? Haji ucap depan siapa gitu? Siapa nak jawab depan siapa? Depan siapa mengucapkan 2 kalimah syahadah gitu? Siapa saksi? Mana surat masuk Islam? Aku punya mak Islam, ayah aku Islam. Betul. Itu Haji punya mak, punya ayah memanglah. Haji bila masuk? Mau masuk Islam mesti mengucap 2 kalimah syahadah macam imam dengar tadi lah. Saya tengok imam ajar tadi. Mari sini. Mengucap. Imam nak dengar ni. Terjemahkan. Faham tak? Bagi penerangan. Dah mengucap dah kan? Kamu dah mengucap ni. Kamu dah balik kan? Dah akil balik. Apa kamu kena buat? Ni kewajiban kamu ni. Dosa kamu tanggung lepas ni. Tu. Dulu mana ada kita? Dulu. Jujur kan? Mana ada? Ada. Kita pun tak tahu siapa, depan siapa kita mula-mula mengucap tu. Tanda tak ada. Kristian ada tanda tu, Imam? Macam mana kau tahu dia Kristian? Kau tengok salib dia tu, bang. Mana? Kau tengok gantung kat tengkuk kat leher tu. Ada tanda. Islam apa tanda? Tak ada. Tadilah saya tengok tadi, saya datang-datang, saya kata apa benda lah Imam ni buat. 50 tahun dah hidup. Hari ni baru dapat dalam sejarah tengok orang mengajar ucap. Budak-budak yang balik. Panggil. Mari kau orang balik. Jumpa mak bapak dia, tanya, kau ni anak kau dah balik belum? Dah ajar ucap belum? Ucap apa, Mam? Yelah dia nak balik dah. Masuk Islam kan dia. Kau dah Islam kan belum dia? Dia mana Islam, Mam? Saya Islam. Kau jangan Islam. Anak kau ni dah ucap ke belum? Kalau tak belum, mari panggil kat aku. Datang masjid. Bawa dia jumpa aku. Aku nak ajar dia mengucap, aku nak dengar, nak sahihkan dia, nak pastikan dia. Besok engkau di akhirat bertanggungjawab. Apa macam, men? Tuan-tuan, ini bukan main-main, tuan syahadah. Nabi ajar benda tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah itu nak bagi faham. Siapa dia melainkan Allah? Tak ada siapa-siapa melainkan dia. Tu. Kau mengharaplah pada Allah. Kau berdoa pada Allah. Kau bergantung haraplah seluruh kehidupan kau pada Allah. Nabi ajar 10 tahun. 13 tahun namanya Nabi ajar itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimah. Nabi jasa Nabi besar, tuan-tuan. Besar sungguh jasa Nabi. Pasal itu kita bersyukur pada Allah. Ikutlah Nabi. Tanda syukur, dengarlah cakap Nabi, ikutlah cakap Nabi, nasihat Nabi. Itu belum syariat lagi, tuan-tuan. Baru ajar bab kenal Tuhan. Rata-rata hari ni orang tak kenal Tuhan. Pasal tu adanya sifat sombong, adanya sifat riak, adanya sifat ujub, adanya sifat dengki, dendam, semua ada sebab tak kenal Allah. Ada harta lebih sikit, terlupa ni harta Allah punya. Sombong gitu, tuan-tuan. Ada pangkat lebih sikit, barulah ada pangkat lain sikit kan. Okay, orang panggil, tuan, lain macam musuh kan. Tuhan kata, kau sedar sikit, tu aku punya tau. Kau ambil balik sok baru tahu. Kan?
Ni semua aku bagi pinjam. Aku bukan suruh kau sombong. Aku bagi semua-semua ni suruh ingat aku. Aku bagi pangkat, suruh ingat aku. Aku bagi kekayaan, suruh ingat aku. Pasal itu apa aku pesan? Kalau ada lebih, pergi infakkan. Aku yang suruh. Sebab itu harta aku. Kau tolong uruskan. Kita ada harta makin sombong tentang David Dado kan. Kita baru dapat buat banglo 3 juta punya. Oh ilah, lain macam David Dado. Kan? Sosakan punya, numpang pun rasa lain macam. Tuan-tuan tak pernah naik kereta mewah. Dapat numpang naik kereta mewah, macam. Duduk belakang pula tu kan. Turun orang buka pintu. Lain macam jalan. Numpang ni pun. Manusia ni, Tuhan kata, aku belum bagi lebih lagi. Kan? Saya teringatlah joki tu yang parking kereta kat hotel kan. Joki. Orang besar-besar bawa kereta mewah kan. Lepas itu joki ambil parking. Dia dapat bawa nak sampai ke parking tu. Muka tak boleh belah tuan. Muka macam dia punya. Dia kau perasan sikit tu pinjam tu. Sekarang balik, ambil balik semula kereta tu, pergi bagi kawan tu, lepas tu kau nganga. Muka dah tak ada apa dah. Tadi muka kemin. Allahu Akbar. Pasal kita lupa diri, kita lupa Allah Ta'ala ni, kita lupa dia ni, kita lupa. Ini milik dia, kita lupa. Kita ni milik Allah. Kalau kita kenal Allah, tak ada sifat sombong. Kalau kita kenal Allah, tak ada kita nak sifat angkuh, riak ni semua tak ada. Apa nak sombong, semua dia punya, bukan kita punya pun. Nabi ajar kita kenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis dia kenalkan Tuhan, dah kenalkan Tuhan, barulah dia kenalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aku bawa ni Tuhan yang suruh ni. Kau kenal dah Tuhan dah. Yang Tuhan suruh tu ni lah benda dia. Baru dia ajar bab syariat. Kan? Apa dia syariat tuan-tuan? Syariat lah ustaz. Yalah apa benda? Syariat. Syariat tu apa? Syariat lah. Takkan ustaz tak tahu? Aku tahulah. Aku tanya tuan-tuan. Syariat tu apa benda? Syariat ustaz. Syariat. Ustaz tak faham syariat. Aku faham lah. Aku tanya syariat tu apa benda? Syariat Nabi Muhammad tahu apa dia. Kan? Sudah ustaz ni aku nyampah ni main tanya-tanya pula. Tak adalah. Kita datang masjid ni macam tahu, gaya macam tahu kan. Allah. Semayang pun macam macam tahu. Pada haram tak tahu semayang pun. Takbir pun tak pernah betul. Macam-macam pattern takbir tengok. Siap jurus pun ada. Allah. Ni pemasalah ni. Ni pemasalah. Ada yang Allah. Terkejut-terkejut ni macam mana? Ada yang Allah. Bawa tenang bang, nak terbang ke mana ni? Bawa tenang. Bawa tenang. Yang kata hebat sangat ni datang ni, semayang ni, Allah. Kadang baca pun tunggal langgang tuan ni. Ni sebut nama Tuhan kan. Tak kenal Tuhan, pasal tu sebut nama Tuhan pun main-main. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Ni, sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sami'allah. Apa sami'allah apa? Nama. Itu yang main-main dah. Tak kenal Tuhan, pasal itu kita main-main. Kenal Tuhan, kita tak main-main. Nama Tuhan ni sebut Subhanallah. Subhanallah. Tu yang kenal Tuhan. Ni nama dia ni, jangan main-main, kena sebut elok-elok. Tuan-tuan, macam Tuan Haji Imam kita tadi lah, nak sebut nama saya kan. Ustaz Tuan Haji Azman. Sebut satu-satu. Bukan main-main tadi tu. Siap tulis lagi. Nampak tu. Mana tadi dalam masuk dalam tu. Siap tulis nama.
manusia dengan Tuhan. Bagi salam pun ngangguk sini. Tak apa yang dibuatnya kita tak tahu. Ada makhraj kan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, kan? Ni? Apa buat? Kau angguk kat siapa? Angguk kat siapa? Tu goyang kat siapa? Geleng kat siapa tadi tu? Baca. Tadi baca Fatihah tadi. Tamak tanyalah. Tadi, berapa tasydid dalam surah Fatihah? Tasydid dalam surah Fatihah. Sabdu lah. Tasydid tak pandai pula dah. Sabdu. Berapa? Tak tahu pula dah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Berapa semua ada tasydid dia? Pergi balik kira. Ada tak 14? Pergi tengok. 13? Betul 13 bang? 13 ke 14 bang? Abang biar betul-betul bang. Sekarang saya suruh kira betul-betul bang. Abang jangan bang. Dah mula dah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Daripada bismillah ni tau. Daripada bismillah tau. Bukan alhamdulillah nah. Daripada bismillah. Sampai waladdallin. Ada tak 14? Pergi tengok. Rasa macam 14. Abang kira abang tengok bang. Cuba abang kira tengok. Saya rasa 14. Dah isyak ke? Belum lagi. Dalam ni tak habis cerita ni. Sekarang masa ni kan. Besok baru mula start. Tak ada PKPB balik. PKP besok. Nak boleh ngetem sampai ke 12 pun besok. Malam ni tak boleh. Tapi dah Tuan Imam panggil malam ni, saya bedal lah malam ni dulu. Tak habis nanti Tuan Imam panggil lagi, bedal lagi. Datang Batu Pahat ni, saya tak ada buat apa tuan-tuan. Rezeki datang Batu Pahat ni. Saya datang sebulan yang lalu, dekat 2 bulan dah ni, datang ni. Datang cadang nak tidur 2 minggu dalam kereta ya. Datanglah hamba-hamba Allah ni. Tu Abang Rahim tu semua jemaah-jemaah saya ni. Carikan kuliah tu yang dia bagi tempat duduk semua bagai tu yang datang tu. Apa nak buat daripada saya tidur membuta je. Baik saya datang Batu Pahat nak kenalkan Tuhan kat orang Batu Pahat. Ramai yang tak apa nak kenal Tuhan. Ustaz macam betul dia tak kenal. Ramai tak kenal. Tanya pun tak dapat jawab tadi. Macam mana kata kenal? Kan? Tu yang saya datang sini tu. Datang tu nawai tu memang nak bedal orang Seri Gading tu. Cakap malam ni Seri Gading dapat kan. Pasal itu kita banyak takut dengan makhluk. Kita besarkan dengan makhluk kan. Tu bab Tuhan habis. Bab syariat mana? Apa syariat? 4 je. Apa dia 4 ni? Pertama, ibadat. 2, muamalat. 3, munakahat. 4, jenayah. 4 aja yang Nabi bawa syariat ni. Bab ibadat mula dengan taharah. Bab ibadat ni sampailah habis bab ibadat. Bab taharah. Bab semayang. Bab haji. Bab ibadat. Bab taharah pun tak selesai. Kok ditanyalah bab istinja. Hancur. Tuan. Belum bab semayang lagi. Bab suci baru. Bab suci. Bab air. Apa dah air mustakmal. Apa dah air mutanajis. Hancur bab syariat Nabi SAW. Ini kalau kita cek balik ni. Mengaji balik kan. Banyak tak tahu tuan-tuan. Apa dia najis mutawasitah, apa dia najis mukhaffafah, apa dia najis mughallazah. Yang hari ni tuan-tuan kat rumah main mop ya. Anak cucu main kencing bersepah main mop. Azan tu tuan. Bagi Bilal azan tu.
Kita sambung sikit lagi tuan. Sikit lagi. 8.20 kita berhenti. 8 minit lagi. Tak lama-lama lah tuan-tuan. Banyak masa lagi. Saya duduk sini sampai hujung tahun. Nak panggil tak panggil ya. Siapa nak tadah telinga, panggil lagi. Tak panggil saya, tadah je telinga. Tahan je lah kan. Menanah ke, mendidih, lantak lah. Apa kan? Sebab kita nak bagi faham ni tuan-tuan. Kita dah lama diulit mimpi. Buai kan. Ayun ya. Ustaz ngajar aku depan, dia pun khusyuk kat belakang, rupa lelap. Balik macam tu gak, tak gak faham. Semayang macam tu gak kan. Balik-balik semayang kasut orang rembat juga. Ustaz mengajar rupa dia lelap. Kan? Baca panjang lah tuan-tuan kan. Baca panjang, zikir panjang, doa panjang, balik-balik rembat kasut orang. Benda tak tahu lah tuan-tuan kan. Orang dulu, toto dulu mana ada baca panjang-panjang. Ina taina izaja wal asri ya. Balik kasut, tak ada kasut orang ambil, balik kaki ayam. Cik, kenapa cik kasut? Pakailah mana, tak apalah, balik kaki ayam ya kan. Dulu punya amalan, walau tak panjang, walau tak banyak, walau tak lama, kasut orang pun tak ambil. Hari ni panjang baca doa daripada atas turun tak agak habis, turun lagi tak agak habis. Bila nak habis ni mam tak tahulah apa semua disebutnya. Periuk, belanga semua, kacang, sayur semua ada, kobis, sawi semua ada. Sampai letak atas riba dah doa. Tak habis lagi. Rabbana tu nak habis tu. Nak habis tak dah. Nak habis tak dah. Kan? Habis. Habis doa semua-semua. Balik, rembat selipar orang. Balik. Buat bodoh balik. Apa cik? Selipar dia orang ni main pakai. Tak nampak betul ke? Pakailah mana-mana tu cik. Haji pun ambil jugalah. Yang baru. Bawa beli. Tadi doa apa je panjang. Tak tahulah apa doa tadi baca. Hebat lipo. Tak ibadat, ibadat tak betul. Ibadat tak kenal Tuhan, macam tu lah jadinya. Kan? Allahu akbar. Tak kenal apa. Duk berangan tak habis-habis. Kan? Baca panjang kan?
Kadang-kadang saya pun sedih tengok kan orang Islam mayang kan. Benda kecil pun tak selesai tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak? Berapa banyak masjid surau yang ada rak kasut. Tak letak juga. Atas rak. Tak tahu lah. Lepas tu balik sepak selipar warna longkang satu. Kat pasu satu. Bukan masjid ni lah. Bukan masjid ni. Masjid ni tak ada lah. Aku tak tengok. Orang jadi rak kasut kan. Ada kadang siap tulis lagi. Sila letak kasut anda di atas rak yang disediakan. Tak letak juga. Letak bawah juga. Nah, aduh. Serabut pada orang Islam ni buat kerja tak tahulah. Tak tahulah apa yang dia buat saya pun tak tahu. Tak settle hari ni bab ibadat. Ibadat tak settle tuan-tuan. Masalah tak settle. Macam mana kata ibadat? Macam mana tuan-tuan kata ibadat? Kalau ibadat tak boleh melembutkan jiwa, kalau ibadat tak boleh membersihkan hati, itu ibadat ke? Hati tak bersih ni pencuci ni, tuan imam ni kan. Yang kita buat-buat ni semua nak cuci hatinya, nak bersih lah. Produk pembersih hati. Nak jadikan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Nanti datang hadap Allah Ta'ala dengan jiwa yang suci bersih. Pasal tu dia suruh bersihkan sekarang ni. Bersih cepat. Dia suruh lah buat ibadat ni. Semayang tu kan. Baca elok-elok. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bertahun dah semayang. Tak mau rak putih. Macam mana? Sebab ilmu tak ada. Minta maaf cakap lah kan. Macam orang perempuan lah. Basuh baju. Dia beli pencuci baju tapi tak baca alat pencuci baju tu. Tak baca. Main beli je. Tengok iklan kata bagus, dia belilah. Haram tak baca pun kan. Mana baca? Ni macam mana cara guna dia. Satu skop ni untuk apa? Satu skop untuk cucian tangan air 250 ml. Mana pernah baca? Untuk mesin basuh 8 kg, 2 penutup ni. Mana pernah baca? Main curah aja. Betul basuh-basuh tak bersih. Tak elok lah jenama ni bang. Kenapa? Tak bersih. Mana nak bersih? Mesin 12 kg, bubur satu penutup. Tak baca. Mana baca? Kita ni buat ibadat ni dulu baca ke? Mengaji ke betul-betul? Jujur-jujur lah. Mengaji ke bab sembahyang ni betul-betul dulu? Atau mengikut-ikut yang bala ni? Mengajilah. Takbir tu apa maksud dia? Allahu Akbar. Apa rukun dia? Apa syarat dia? Apa batal dia? Macam mana letak tangan dia? Mana sunat dia? Mesti ada kan? Ada lah. Bukan kitab besar-besar pun. Buka je kitab Safinatun Najah fil ilmi fiqh. Oleh Salim Sumair ni tuan-tuan. Bukalah kitab tu. Ini ngangkat takbir pun macam lagu. Menunjukkan kita tak baca tu. Berapa rukun takbir? Ada rukun ke Ustaz? Adalah rukun. Tu sebab dia tak boleh macam sotong tu. Tu apa benda ni? Apa benda? Ngangkat takbir ke tu? Nah. Ya Allah. Allah. Nabi ajar aku tu. Allah. Ini dah. Yang kita buat. Lepas tu baca betul-betul. Baca elok-elok. Itu belum solat berjamaah. Hukum imam wal makmum. Qaulul tam fil ahkam imam wal makmum. Belum. Belum. Imam makmum ni batal rabu. Itu belum imam tinggalkan waktu tengah sujud. Imam dinakalnya imam kan. Petang ni makan. Kita makan bubur kacang banyak mam. Maghrib kan sembahyang, tengah sujud batal. Batal. Senyap dia imam keluar ke belakang. Kau sujud lah kata dia. Lantak korang lah. Aku sakit perut. Lantak kelah kata imam. Aku nak buat macam mana? Dah sakit perut kata dia. Dia pun keluar duduk kat paip air tu kan. Dia tengok je kita sujud. Nonggeng langgau kata dia. Apa tuan-tuan nak buat? Kau kena imam macam tu, apa tuan-tuan nak buat? Apa nak buat? Kita tengah sujud ni, tak nampak apa kan? Imam siap jengket di kaki, perlahan.
Kita ni sampai kembang-kembang telinga menahan. Duk darah turun kat kepala ni. Lamanya imam sujud. Apa imam buat kan? Berat tu imam ni. Imam ni tak nak bangun ke? Aduh, ya betul mam. Aku semayang tak mam? Aku selema ni mam kan. Sesama ni, aduh. Kau jangan mam. Apa imam buat? Imam ni hidup ke mati kan? Pernah bangkit tinjau. Imam dah tak ada oi. Aku duk bangkit bersilo semua. Mana pergi imam? Rupa imam kat luar tu. Imam pula tak bagi tahu. Yang kau sujud pasal apa? Katanya. Oh ni. Ni kalau kena time macam ni, nganga tuan-tuan. Ni orang perempuan ni. Yang tutup-tutup ni semua ni kan. Tutup ni. Satu jangan tutup habis. Kena buka sikit bagi nampak. Ni mic ni bukan beli kira ni. Ini benda ni bukan beli kira. Dia buat jatuh kan. Dia duduk belakang jauh ni. Mia pula jatuh ataupun tak berbunyi. Imam pula suara perlahan. Kan? Apa makmum belakang nak buat perempuan tu? Kita lelaki tak apalah. Yang perempuan belakang tu apa dia nak buat? Menung lah dia. Tak rokok ke imam ni dah nak habis. Imam dah nak bagi salam dia berdiri gitu. Ampun. Sebab ini pengalaman saya lah tuan-tuan. Dah balik. Kita orang dah balik. Laki-laki dah balik lah. Perempuan duduk sembahyang beratur lagi. Nunggu. Sampai suruh anak tengoklah. Kau pergi tengok mak kau dah kata. Apa dibuatnya? Lambat tengok orang dah balik ni. Dia pun pergi ngejau tengok selat tabi. Mayang. Mayang apa? Tahu semua semayang. Semua duk pakai apa diri. Imam dah balik. Kita semua dah tunggu kat kereta nak balik. Dia duduk semayang. Ini tak ada ilmu ni. Tak kena tak apalah. Kalau kena macam. Kan? Tuan-tuan. Ni bak semayang. Belum settle. Kan? Saya tu tak payah lah tuan-tuan. Kita belajar betul-betul bab solat ni, bab baca Quran ni betul-betul. Pertama bab Fatihah. Interview dulu kan. Jumpa tuan-tuan imam ni, tuan imam, saya ni semayang tapi tak tahulah Fatihah sini betul ke tidak. Boleh tak mam? Cek saya punya Fatihah mam. Tengok saya punya mam. Saya semayang mam, kadang berjemaah dengan bini. Kan? Kadang bini lagi pandai mam. Dia kata saya punya bacaan salah, tapi saya kata okey saya rasa. Orang lelaki kan ego mesti ada. Mana boleh ngaku kalah kan. Bini kata awak tak betul baca tu. Kau lah nak ngajar aku. Aku tahulah aku pun mengaji kat dengan ustaz tu. Bila? Dulu ni. Kan? Awak baca tak betul. Tak ada, tak sampai 6 harakat. Mana? Itu mad wajib lazim kalimi musaqqal. Waladdallin. 6 harakat. Awak tak sampai. Awak 2 pun tak sampai. Ya aku rasa dah panjang. Panjang apa? 1 je. Macam? Kena test ni. Terutama kita nak baca secara sir. Bukannya tahu kan? Tiba-tiba Allah dalinnya. Tasdidnya mana? Makhrajnya mana? Tu rukun qauli tu. Rukun qauli. Kan? Rukun qauli bacaan. Wajib tu Fatihah tu. Imam tak apalah baca kuat. Kita yang di belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu. Atau main Bismillahirrahmanirrahim. Dalin. Tiba-tiba dalinnya. Dah habis dah. Tengok orang lah Syekh. Tengok apa? Tengok apa? Tengok apa? Ni, nanti Tuan Imam kan? Panggil balik semula ni. Jemaah-jemaah kita ni yang laki-laki ni. Tua muda ni. Mari jumpa tuan-tuan imam ramai yang hebat-hebat baca ni. Tuan, tolong Tuan Imam tengok saya punya bacaan ni, Mam. Macam mana saya baca betul ke tak ni, Mam? Kalau saya baca perlahan ni, Mam, tolong dengar, Mam. Tengok betul tak, Mam, saya baca macam ni. Ni, Imam ada ni, ramai ni. Yang hebat-hebat ni. Tanyalah dia orang ni. Kan?
Ini kewajiban solat. Pasal itu solat berpuluh tahun. Rokok pun tak boleh berhenti. Oh, dah marah orang rokok kat aku. Tak ada. Sama lebam Tuan Imam. Dahi dengan bibir sama lebam. Dahi min asari sujud. Bibir min asari rokok. Doa bukan main. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Faham tu? Ya Allah, jauhkan kami pada api neraka-Mu, ya Allah. Merayu minta jauh api neraka. Habis balik nak naik motor, start di motor. Tadi minta jauh api neraka, dah naik motor dekat dengan mulut. Bukan sinilah, tempat lain, tapi samanya. Rukuk tak boleh berhenti. Bertahun dah sembahyang. Apa sebab? Bacaan. Rukun qaulinya mana? Rukun fi'linya mana? Rukun qalbi jangan ceritalah. Nak ingat macam Nabi ingat Tuhan tu payahlah kan. Kita boleh ingat kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar tu standard lah. Dah masuk elok, keluar lah balik. Beras belum beli. Masuk balik semula, dah beli beras, cat rambutan, balik beli semula kan. Lepas tu keluar lah balik semula, kicap lah tertinggal. Masuk balik semula, dah beli kicap, kipas udang. Tengah-tengah rokok, Allah, cili kering. Cili kering pula dah. Mana pula nak cari cili kering ni? Cili kering tak beli pula. Orang rumah pesan tadi besok nak buat bihun pakai cili kering. Aduh, mana? Dah jumpa cili kering. Oh, kedai tu ada. Dah beli-beli balik pula dah. Ingatlah kejap Tuhan. Allah. Bihun. Bihun pula tadi. Cili dah beli. Bihun pula terlupa. Bihun apa selalu orang rumah pakai ke? Cap apa? Cap masjid ke? Cap apa? Cap masjid ke? Sampai salam cap masjid ke? Cap apa? Dah nak salam baru teringat. Bukan cap masjid. Nah, Faizah rupanya. Dah nak salam. Standard lah tu. Dia masuk keluar, berlari masuk, keluar masuk kan. Kadang-kadang belum angkat takbir pun tak masuk-masuk ni. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Apa bang? Tak masuk lah. Apa yang tak masuk? Dia tak masuk. Tu dah letak tadi. Dia dah masuk, dia keluar balik. Masuk, keluar balik. Ibadah keluar masuk. Kau buat apa? Kan? Settle ibadat ni tak settle tuan-tuan. Tapi lah 8.27 tuan-tuan. Cukup tak kata cukup tu. Sebab saya tengok jadual tadi 8.20 ya. Kita nak isyak kan. Jadi tak apalah tuan-tuan. Banyak lagi. Itu baru bab ibadat. Muamalat belum. Buat muamalat jual beli pun tak betul. Macam mana kan? Jual karipap kentang. Kentang tak ada. Harap gelembungnya. Kau tulislah situ. Jual karipap gelembung. Jangan jual karipap kentang. Kalau kentang tak ada. Ini jual karipap kentang. RM3. Kita pun belilah. Gigitnya gigit tak jumpa-jumpa kentang. Anak kentang pun tak ada. Dan nak habis karipap tu baru jumpa anak kentang. Itu pun tulis karipap kentang. Tulislah karipap gelembung. Ni karipap apa ni kak? Karipap gelembung. Nama baru kau. Baru. Pasal apa? Pasal gelembung yang inti tak ada. Ini Tom yam campur. Tom yam campur apa? Cakaplah. Campuran dia batang serai 4 batang. Daun 5 purut. Anak udang sekor. Puas hati. Ni tom yam campur. Dia campur tu. Anak udang sekor. Anak sotong yang kecil tu sekor. Daging sirih. Kita pun kata, ni tom yam apa ni bang? Tom yam campur. Apa yang campur? Tu. Batang serai ni abang gigit. Daun 5 purut dia pasti. Mana nak berkat? Niaga pasar malam, niaga pasar, niaga kedai. Mana nak berkat, asyik nak menipu, tak ikut cara Nabi. Nabi ajar cara meniaga betul-betul. Tak ikut. Kan? Tuan-tuan tengok tak? Itu baru bab muamalat. Banyak itu. Itu belum lagi bab munakat, nikah kahwin. Kau nikah kahwin, besok kau panggil aku bagi cukup-cukup tengok macam mana. Nikah kahwin apa nikah kahwin? Tak adanya. Hijab kabul, tak habis-habis. Yang kita sibuk, belanja itulah dia, serba berdiri serba duduk, semua ada kan. Ni serba satu, serba berdiri serba duduk, serba terlentang tak ada. Hijab kabul kan sampai 10 kali kan. Saya tuan-tuan kadang-kadang nak negur juga orang jadi saksi ni.
Saksi kena ada ilmu. Boleh. Duduk. Ada ilmu. Kadang-kadang orang ijab kabul, ijablah. Kan? Imam kata, aku nikahkan di kau si Fulan bin si Fulan. Wahai si Fulan bin si Fulan, saya. Aku nikahkan di kau dengan si Fulanah binti si Fulan dengan berwakil walikan aku. Dengan mas kawinnya sekian-sekian, tunai. Kawan pun nenjut. Nenjut tu dia tarik nafas. Lalu kan dia nenjut. Dia pun jawab, aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan dengan mas kawin sekian-sekian, tunai. Tanya saksi, sah? Okey dah, cuma lambat. Dia kena cepat. Dia nenjut tu jawab terus. Sekali lagi. Orang dah ramai. Kawan nenjut jawab. Dan nenjut dia jawab, aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan sekian-sekian, tunai. Sah? Dia jangan laju sangat. Dia aku tak boleh aku saksi je ni, aku halau je. Kan? Betul panggil lah. Sekali lagi. Tenang, relax. Dia suruh imam tenang. Pengantin lah. Apa jawab? Aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan, mas kahwinnya sekian-sekian, tunai. Sah? Dia nya tu jangan 2 kali, nya tu sekali je. Nya sekali. 10 kali kawan tu, berpeluh. Kau ni kena mandi. Apa sebab? Saksi tu kena mandi, bukan pengantin tu. Kau menyusahkan orang betul. Ingin. Apa makna ijab? Apa makna kabul? Saya tu ijab kabul ni kena faham. Kan jangan sampai pengantin kata, aku terima nikahnya. Sah tak? Betul? Tuan-tuan, ijab kabul ni senang, bukan susah mana pun. Tapi kita persulit buat apa? Betul baca taklik. Baca taklik depan siapa? Depan Tok Imam. Taklik tu bukan depan Tok Imam, baca depan pengantin perempuan. Sebab nak bagi tahu dia, sekiranya aku meninggalkan kau, Fulan bin si Fulanah, selama 4 bulan 10 hari, 4 bulan qamariyah, tanpa khabar berita hidup ataupun mati, tanpa nafkah zahir dan batin. Dan sekiranya kamu mengadu di mahkamah syariah terdekat dengan membayar RM1 sebagai tebus talak, sebagai khunuk, maka siasatan dijalankan, gugurlah talak 1. Tanya perempuan tu, kau faham tak apa benda ni? Faham? Apa yang kau faham? Kalau awak tinggalkan saya sebagai suami, awak tinggalkan, tak ada khabar berita hidup mati, tak tahu apa. Nafkah kalau saya mengadu 4 bulan, lepas tu saya ngadu, siasatan betul, jatuh talak 1. Saya dah bukan isteri awak lagi. Kalau awak lambat balik sampai habis iddah, awak bye-bye. Faham? Okey, baru tanda tangan. Ni baca depan Tok Imam. Kiranya saya meninggalkan isteri saya, si Fulanah binti si Fulanah. Imam bertanya dia, faham? Dia baca, dia faham lah. Tanda tangan. Yang perempuan tu faham tak? Tak faham. Lepas tu nikah, tinggal kat lelaki. Mana lelaki kak? Tahu tak balik-balik Ustaz. Habis tu macam ni lah. Nak macam mana lagi, dia tak balik. Pergilah ngadu. Nak ngadu kat siapa? Pergilah mengadu kat mahkamah syariah tu. Dia tak kamu. Oh, kena ngadu ke? Ngadu lah, dia dah tinggal 4 bulan. Kau ada taklik itu? Tak tahu. Apa yang tak tahu? Taklik itu, dia tak baca depan saya. Habis dia baca depan siapa itu? Depan Tok Imam. Ni nikah kahwin itu akan datang. Tuan Imam Fazan, nanti sabar, tenang. Sebab saya lama sini lagi. Konteks saya punya PA yang tak resmi ni, dia dah kat sini kan. Konteks siapa surau masjid nak panggil, kontak dia orang tu. Abang Rahim tu, rumah dia, Puan Dewi apa semua ni, yang Abang Ali ni, kontak dia orang lah untuk panggil saya. Sebab saya ada sini sampai hujung tahun ni. Saya memang nak show dekat Batu Pahat je. Batu Pahat, Simbarenggam. Batu Pahat, Simbarenggam. 2 tempat ni je saya main. Nak bagi faham, nak bagi perjelas. Banyak benda tak jelas sampai hari ni. Banyak yang keliru, yang kelabu, yang sama-sama. Tapi tak apa. Hari dah 8.40. Cukup dekat tu. Mohon maaf segala terkasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. InsyaAllah kita bertemu lagi tuan-tuan, mudah-mudahan. Dan sebelum saya akhir tuan-tuan, sedikitlah. Ini ada Madrasah Tahfiz Nurul Huda saya punya lah tuan-tuan. Ni tuan-tuan, ada siapa yang ingin menyumbang lah, nanti saya letakkan dia punya flyersnya dekat luar tu, dan juga tabung untuk tahfiz kami sempena PKPB ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan siapa yang ingin menyumbang, siapa yang ingin masuk dalam akaun dan sebagainya, jadi tuan-tuan bolehlah letakkan dan sebagainya lah. Itu sajalah siapa yang ingin menyumbang lah pada Madrasah
Tahfiz Nurul Huda yang kami punya di Shah Alam untuk menampung pembangunan dan operasi pelajar-pelajar miskin yang ada mak bapak, tak ada masalah lah. Yang miskin ni, yang anak yatim dan sebagainya ni. Jadi tuan-tuan siapa yang berhajat, nanti tabungnya ada di luar lah. Jadi itu saja tuan-tuan. Dan sebenarnya saya ada bawa minyak wangi. Siapa ingin dapatkan minyak wangi Haramain. Minyak wangi Haramain ni ialah dia bau raudah sikit. Dia bau raudah dan juga Hajar Aswad. Ya. Tapi mahal tuan-tuan ni. Ini bukan Maidin punya. Ini daripada asli daripada Mekah. Tuan-tuan boleh bau, boleh test minyak wangi ni, tapi jangan sapu tempat lain lah, sapu dekat nadi aja. Sebab itu dia sapu kat nadi dan sapu kat pangkal telinga ni. Tapi tak banyak lah. Dia ada 24 botol sahaja sebab benda ni mahal. Benda ni harga dia RM30 lah. Bukan 300, 30. Sebotol ni. Jadi siapa nak berhajat boleh bagi tahu. Sebab benda ni saya tak keluarkan, dia dalam kereta je. Siapa berhajat lah minyak wangi. Siapa nak test kan boleh ambil kat saya ni. Boleh bau lah. Dia, kalau tuan-tuan biasa pergi Raudah ataupun pernah cium Hajar Aswad, dia ada bau ni. Inilah benda yang dia spray tu. Cuma saya tak spray kan, dia pakai roll. Pakai spray tu dia cepat habis. Dia bau Raudah ataupun dia bau Hajar Aswad. Itu saja tuan-tuan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan azil bil hilmi wa akram bil taqwa jamna bil afiyah wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk siapa-siapa dapatkan video rakaman ini pada Abah Ali ni, boleh minta line dekat dia lah, link dekat dia. Cuma saya ada buat live juga. Saya punya tuan kita tak tahu. Abah Ali ni dia dah buka public, minta dekat dia dah, link tu ada kat dia. Semua program saya di sini. Di Batu Pahat. Wallahu a'lam.